بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada ikhwah jemaah AQS yang saya kasihi sekalian, sama-sama kita doa sama kita, sihat walafiat sentiasa kita, Allah kekalkan kepada kita, Allah bekalkan kepada kita, dan juga Allah kekalkan kepada kita hendaknya juga ialah nikmat kelunakan hati, keterbukaan dada untuk kita berada dalam majlis ilmu, dan tidak ada benda yang lebih baik untuk kita menyambut kalau orang trend sekarang Muhammad Rasul kan, melainkan kita menambah kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu dengan menerusi ilmu, tuan-tuan. Baik. Saya minta maaf lebih awal minta maaf, kita guna buku lain, tuan-tuan bawa buku lain, mudah-mudahan tuan-tuan bawa buku yang biasa tu pun ada ganjaran, tuan-tuan. Hari ini kita guna buku kedua, jilid yang kedua. Asam Garam ni ada 3 buku. Doakan saya tengah buat buku, bukan kita tengah buat, antara nak buat buku yang keempat. InsyaAllah panjang umur kita akan habis semua buku, tuan-tuan. Doakan saya nak masa, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan. Kenapa saya nak berubah ke buku ini, nak ambil mood, kesempatan dengan masa yang sekarang ni, iaitu kita Rabiul Awal kan, Muhammad Rasul ini. Kerana tuan-tuan, saya sebut dah sebelum pada ni, apabila sampai 12 Rabiul Awal tiap-tiap tahun, kita biasa sambut, atau masyarakat kita menyambut itu sebagai ulang tahun peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi yang lebih muktamad, dan ini yang pasti tidak ada percanggahan para ulama, iaitu 12 Rabiul Awal adalah tarikh kewafatan Nabi. Tarikh kewafatan Nabi. Adapun 12 Rabiul Awal itu sebagai tarikh kelahiran Nabi, ia ada satu pandangan daripada puluhan riwayat yang ada. Jadi kalau maksud kata antara perbandingan 12 Rabiul Awal sebagai kelahiran, tarikh kelahiran dengan tarikh kewafatan, yang pasti memang itu tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ni tidak pasti lagi. Cuma masyhur sampai ke merentasi zaman sampai daripada kita, masyhur pandangan yang diambil, riwayat yang dipilih itu ada dalam riwayat Ibn Ishaq, ialah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tuan-tuan maklum semua pada ni. Sekadar kita nak perkukuhkan, mudah-mudahan kita boleh sampaikan kepada masyarakat. Saya punya tumpuan dalam bidang hadis dan juga sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada akses. Kalau sejarah Melayu tanah air kita pun, sumber asal kita tak ada akses. Kan? Yang tak tahu dah dirumuskan, dah dimasuk silibus dalam pengajian di sekolah kan. Tapi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sumber asas yang siapa saja boleh akses, iaitu hadis dan kitab-kitab sirah. Kat situ boleh kita pergi, rupanya di peringkat awal, peringkat tabi'in, mereka merangka, menyusun, mengumpulkan riwayat berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak bina perjalanan sirah yang sekarang dimudahkan. Kalau kita tengok kitab asal, mereka bawa riwayat-riwayat banyak. Jadi berkenaan dengan tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan maklum sebagai kita ulangan, dari segi tahun tu dah berbeza. Yang masyhur yang dipegang ialah Nabi lahir pada tahun gajah. Tapi ada riwayat sebut Nabi lahir 10 tahun selepas tahun gajah. Begitu, tuan-tuan. Dari segi bulan pun berbeza, 3 bulan ada. Ada riwayat sebut, riwayat imam sekian kata, mereka macam mana mereka dapat riwayat ni? Mereka cari, kumpul, tanya orang Nabi lahir bila, tanya maklumat yang diterima daripada orang tua sebut pasal ni. Sebab ketika berkaitan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa sangka seorang budak bayi namanya Muhammad bin Abdullah ini akan jadi nabi, akan jadi ni.
Kalau orang tahu awal, orang beri perhatian awal dah kan. Orang buat catatan. Adapun ketika itu tak, macam orang biasa, orang tak tahu. Kemudian baru diberi perhatian kan. Jadi tentang kelahiran Nabi itu tidak pasti. Lalu riwayat-riwayat yang ada sekadar riwayat tadilah dan bercanggahan. Makna kata kalau kita kata tak beri perhatian sangat pun tak apa tuan-tuan. Bulan tadi beza. Ada riwayat sebut Nabi lahir pada bulan Safar. Ada riwayat sebut Nabi lahir pada bulan Safar Ramadan ada juga. Dan kebanyakan riwayat sebut Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Kita ambil pandangan Rabiul Awal, itu pun ada banyak pandangan riwayat pula. Nabi lahir ada riwayat sebut 2 hari selepas Rabiul Awal. Maknanya 2 Rabiul Awal. Ada kata 8, ada 9, 10, 11, 12, 27 pun ada. Riwayat yang pelbagai, mana satu. Tapi kita kata tadi pandangan atau riwayat yang menyebut 12 Rabiul Awal itu diambil nak mudah, nak silibuskan kan. Dalam pengajian begitu. Nak dipermudahkan, lalu itu dipilih. Tapi lama kelamaan dia menjadi satu fakta kan, pada sangkaan masyarakat kita. Yang malangnya, yang fakta sebenar tidak diketahui, iaitu tentang itu tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cuba buat social experiment, kajian atau perbandingan dalam ni, tanya anak-anak, orang muda, tanya dalam masyarakat tuan-tuan, tanya 2 soalan ni untuk kita nak tengok tahap masyarakat. Kalau kita tanya, soalan pertama tanya bila Nabi lahir, tarikh Nabi lahir, boleh kata akan jawab 12 Rabiul Awal kan. Kita tanya soalan yang kedua, bila tarikh Nabi wafat, kita akan tengok jawapan. Sebab saya buat anak-anak murid, tak ramai yang boleh jawab tuan-tuan. Tak terfikir, walhal jawapan depan mata lah. Begitu. Insya-Allah ini satu fenomena yang menarik, satu benda yang fakta, yang sabit, yang tidak diketahui, tapi satu benda yang tidak pasti, tidak muktamad, itu jadi fakta kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, nak kait dengan pengajian kita 12 Rabiul Awal yang kita akan lalu esok panjang umur ini saya sebut sebagai hari-hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh nak buat ulang kaji kan. Saya kata dalam riwayat yang saya jumpa, Nabi mula sakit akhir Safar. Kemudian Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Dalam riwayat lain sebut Nabi sakit pada hari Isnin terakhir Safar. Cara orang dulu buat riwayat macam tu. Dia tidak ada tarikh, tapi disebut hari Isnin pertama ni. Ni yang riwayat sebut Nabi mula sakit pada Isnin terakhir Safar. Lalu saya buat kiraan, Isnin terakhir Safar, nak ke kita buat kira nak ke jadi 12 Rabiul Awal, sebab 12 Rabiul Awal diikat dengan memang hari Isnin. Nabi lahir juga sabit hari Isnin. Dalam hadis tersebut hari Isnin tu hari yauma wulidtu, hari aku dilahirkan. Yang tu sabit. Nabi lahir Isnin. Bila tarikhnya tak tahu kan. Jadi kita ambil hari Isnin 12 Awal, tuan-tuan tak kira Isnin, Ahad, Sabtu, Jumaat, tu nak pergi ke Isnin masuk bulan Safar, kira 15 hari. Jadi 15 hari ni yang tempoh kita sedang lalui, ni tempoh akhir hari-hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita akan baca ini tuan-tuan sebahagian daripada hadis yang merakamkan hari-hari terakhir Nabi, dan hikmahnya besar tuan-tuan. Dengan mengetahui hadis, mengetahui Nabi lahir, tak ada sangat yang kita boleh ambil iktibar. Tak ada sangat. Tetapi dengan kita beri perhatian kepada hadis-hadis yang merakamkan hari-hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, pada pandangan saya, pada rasa saya, besar manfaat dia. Sebab kita tak boleh nak rancang kelahiran kita, tapi kita sedikit sebanyak boleh menyusun, boleh kita menyediakan diri kita macam mana nak melalui hari-hari akhir kita. Sudah tentu kita nak melalui dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sakit 15 hari. Kita panjang umur, kalau biasanya antara boleh jadi sebagai tanda husnul khatimah juga. Perginya seseorang itu bukan secara mengejut, tetapi ada sakit sebelum nak pergi kan? Begitu secara umumnya. Nabi pun begitu, imam-imam besar pun begitu, sebagai kafaratul dzunub. Kita mudah-mudahan termasuk dalam orang soleh, orang baik-baik. Kita membayangkan keadaan begitu. Kita harapkan begitu tuan-tuan. Kita pergi bertemu Allah Subhanahu taala, cabut nyawa kita dalam keadaan kalau boleh sebersih-bersihnya. Dan sudah tentu nak bersih itu dia ada penghapus dosa.
Dan biasanya penghapusan dosa itu Allah akan buat dalam bentuk tadi, kesakitan sebelum pergi, kan. Orang sakit ni, ada sahabat saya baru pergi ziarah hari berapa lepas, IJN muda lah. Bayi saya, Allah, ada yang kena ni bayi. Jadi ujian ketika kafaratul dzunub. Dan andai berlaku kita melalui saat itu, tuan-tuan rahmat Allah, macam mana kita nak beraksi, berakhlak, mudah-mudahan sebagaimana Nabi SAW, tuan-tuan. Iaitu maksud saya kita nak baca kitab ini. Boleh tuan-tuan. Ada sebab, bukan saja-saja. Baik, muka surat 239. Kita mula insya-Allah. Asam garam 139. Nabi tahu ajal baginda sudah dekat. Nabi tahu ajal baginda sudah dekat. Abu Zubair annahu sami'a Jabiran yaqul ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yawm an-nahri. Tuan-tuan boleh ikut bacaan teks Arab dan ataupun tuan-tuan terus pergi pada terjemahan. Jabir, kita ambil terus pada perawi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah, seorang sahabat muda Nabi, banyak kisah menarik tentang beliau. Nabi hadir dia walimah beliau, menarik tuan-tuan. Dia jaga 9 orang adik perempuan. Dia mengundi dengan ayah dia, tuan-tuan. Perang Uhud dia mengundi dengan ayah dia, mak dia tak ada. Tinggal yang lelaki dalam rumah tangga tu 2 orang. Ayah dia okey. 9 adik-beradik perempuan semua. Tapi semua dua-dua nak pergi menyertai Uhud. Mengundi, tuan-tuan, Allah mengundi. Sebab siapa undi yang ni dia pergi, siapa yang ni kena jaga rumah. Ayah dia dapat undi tu, ayah dia pergi dan pergi tak kembali, syahid. Dia dah jaga adik-beradik dia sampai usia dia ni nak kahwin, dia kahwin dengan janda. Dia kahwin dengan janda. Nabi tanya, sebab apa kahwin janda, tak kahwin orang adara sebaya kamu? Bahasa kita mudah sebutnya, Jabir kata, Rasulullah, saya jaga 9 orang, nak tambah seorang lagi tak larat. Nak tambah dah duduk bergaduh tak ada. Kahwinlah anak janda yang lebih matang, yang lebih ni. Ini Jabir, tuan-tuan. Lihat hadisnya. Dia kata, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yawm an-nahri. Aku saksikan sendiri baginda sallallahu alaihi wasallam sedang melontar jamrah di atas tunggangan pada tadi hari nahar. Ini masa musim haji, melontar jamrah. Aku saksikan. Dan ketika itu wa yaqul ta'khudhu manasikakum. Masa Nabi buat tu, Nabi laungkan, Nabi sebut ta'khudhu manasikakum. Perhati betul-betul manasik kamu, cara ibadah kamu ni, perhati betul-betul aku buat macam mana ni. Dan itu sifat, dan itu sikap kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita, Allah bekal kata himmah, kesungguhan, ketelitian dalam ibadah, dalam melaksanakan agama ni sebagaimana yang Nabi nak, kan. Protokol sebagaimana yang Nabi tunjukkan. Kerana Nabi satu-satunya manusia yang tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nak beribadah, nak menyembah Allah Subhanahu wa taala, nak menghadap Allah, ada protokol, ada cara dia. Dia bukan sekadar rasa. Dan Nabi tunjuk. Bukan sekadar kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita ni buatlah macam mana cara. Tak. Nabi ta'khudhu manasikahu. Perhati betul-betul cara manasik, buat macam mana macam ni. Bukan main ikut sedap, ikut suka, walaupun ikhlas. Walaupun bangun subuh nanti, rasa hari ni tahap iman tinggi, solat 20 rakaat, tak jadi. Mungkin sebagaimana kita 2 rakaat lah, sebagaimana protokol yang Nabi tunjukkan. Mudah-mudahan, tuan-tuan. Tapi bukan itu perhatian kita malam ni. Perhatian kita yang apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut selepas pada itu. Nabi kata, fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Aku tak tahu, boleh jadi aku tidak lagi dapat melakukan haji selepas hajiku ini. Nabi sebut tu lagi lah, membuatkan orang berperhatian, kan. Tapi ini sudut lain, membuatkan nanti sebagai Jabir baru teringat. Ini syarat-syarat Nabi dah bagi. Nabi akan pergi. Nabi rasa. Hadis ni riwayat Muslim. Dan haji ini haji pertama dan terakhir Nabi berlaku pada tahun ke-10 Hijrah, Zulhijjah, bulan terakhir dalam sekitaran tahun. Kemudian masuk Muharram tahun ke-12 atau ke-11, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mana dalam 3 bulan sebelum Nabi pergi. Ini Nabi dah beri dah gambaran atau hint Nabi akan pergi. Nabi dah tahu ajal. Kita pun begitu, tuan-tuan. Ada mudah-mudahan kita tak tahu.
Ada orang tu ada pengalaman, rupanya kawan ni sebut, rupanya apabila dia pergi baru kita teringat perkataan yang dia sebut kan. Allah macam dia tahu-tahu je kan. Ini masya-Allah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua, an Asim bin Humaid As-Sakuni anna Mu'adhan lamma ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusih. Baik. Daripada Asim bin Humaid As-Sakuni, seorang tabi'in, dia ceritakan mungkin daripada guru Mu'adh ni guru, anna Mu'adh, iaitu Mu'adh bin Jabal, sahabat Nabi insya-Allah yang besar, nama dia kita kena ingat, kena tahu tentang beliau. Dia kata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskannya, ada satu misi penting, Nabi keluar, Nabi mengiringi dia, yusihi, sambil wasiat pesan itu ini. Wa Mu'adhun rakibun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi tahta rahilati. Masa tu ajaib tuan-tuan. Masa tu Mu'adh menunggang. Mu'adh duduk atas unta. Sementara Nabi yang duk bawa mengiri jalan sana, Nabi duk berjalan kaki. Dalam riwayat lain Mu'adh segan tuan-tuan. Rasulullah takkan Rasulullah duduk berjalan, saya duduk ni. Rasulullah tak apa naik itu. Begitu. Itu keadaan ni, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat dihormati, tapi akhlak masya-Allah. Nabi ni ke mana tuan-tuan? Nabi nak hantar Mu'adh untuk tugasan sebagai dai, sebagai duat di Yaman. Mu'adh bin Jabal ni antara sahabat muda dalam kalangan sahabat Nabi ketika itu. Usia dia mungkin 20-an ataupun awal 30-an. Kalau tak silap saya, kita buat kiraan. Dia sahabat muda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh kumpul hadis-hadis Nabi dengan dia, pesanan-pesanan Nabi terhadap dia sangat-sangat menarik tuan-tuan. Orang muda hantar ke Yaman untuk jadi ni. Dan kita akan nampak didikan seorang ketua, mentor kepada menti melalui hadis Nabi dengan Mu'adh bin Jabal tuan-tuan. Baik, panjang nak cerita yang tu. Dan Mu'adh bin Jabal, antara manaqib dia Nabi sebut satu hadis, dia a'laman, orang sahabat Nabi yang paling tahu tentang halal dan haram dalam kalangan sahabatku Mu'adh bin Jabal. Dan satu hadis Nabi sebutkan, orang yang paling baik pada umatku Abu Bakar, orang yang paling asyad, paling tegas dengan agama Umar. Nabi buat ni. Dan ini kita bukan sekadar kita baca hadis itu, bukan sekadar kita dengar kata hebat ni, tak. Yang lebih pada itu, kita kena mengkaji macam Nabi assess Nabi orang kata menilai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mudah tuan-tuan kita kata ini wahyu Allah sebut. Tak, kalau kita tak dapat belajar tuan-tuan, hadis-hadis Nabi begitulah, tapi kita kena gali. Kita akan jumpa Nabi assess, Nabi tahu bakat-bakat sahabat Nabi ni begini-begini, dan Nabi beri tugasan kepada setiap orang tu dengan selayaknya. Mu'adh bin Jabal dengan kepandaian dia, kecerdikan, Nabi hantar dia sepatutnya tuan-tuan. Baik, itu bincangan yang lain. Kita kembali kepada sini. Falamma faragha, ketika dah selesai apa wasiat itu ini, nak bergerak dah ni, Nabi kata kepada Mu'adh, ya Mu'adh, innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadha. Mu'adh, boleh jadi awak tak jumpa lagi saya lepas tahun ni. Wala'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Boleh jadi awak balik semula ke Madinah, awak lalu masjid saya je, lalu tengok kubur saya je. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Mu'adh bin Jabal jash'an li firaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Mu'adh menangis. Saya terjemah teresak-esak. Jash'an ni menangis. Macam mana? Sedu. Terhenjuk, bergegar badan menangis. Dia tak keluar suara tapi duk tahan tu kan, sampai bergegar. Macam kita tengok. Itu Mu'adh. Barangkali ikut hati dia tak nak pergi lah. Tapi ni tugasan, ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka cinta pada Nabi ke bawah agama, keluar dari Madinah. Walhal kan kita tak tahu kelebihan Madinah. Nabi sebut tentang siapa boleh meninggal di Madinah. Tapi berapa ramai yang meninggal di luar Madinah, insya-Allah. Kerana mereka tahu benda yang lebih penting, benda yang lebih Nabi nak, iaitu agama ini yang Nabi sampaikan kepada mereka, begitu juga dirasai oleh orang lain.
Kita kena ada sifat dakwah itu. Saya sendiri tak cukup juga, tapi sama-sama kita, tuan-tuan. Kita bukan rasa seronok seorang-seorang. Dan itu nikmat, tuan-tuan. Kita sebagai sebagai ketua keluarga, tuan-tuan banyak keluar pergi outstation apa, satu tempat yang tuan-tuan pergi, tuan-tuan rasa seronok. Ataupun tuan pergi restoran makan mana-mana orang ajak belanja situ, sedap tempat ni. Tak tahu, tuan-tuan, kalau saya terfikir aku nak bawa anak bini datang sini, kita nak orang yang kita sayang tu rasa. Jadi nikmat Islam pun begitu, tuan-tuan. Kalau kita rasa betul Islam ni manis dalam diri kita, kita nak orang lain rasa. Tapi kalau kita tidak ada perasaan itu kita kena soalkan balik, aku ni betul-betul tak menjiwa Islam. Atau kita minat sunnah, kita sonoknya solat ke sunnah, kenal sunnah, kita nak kemanisan itu orang lain rasa juga. Sebab itu bila kita ada sikap ini, kita akan jadi penghukum. Ada orang ni, saya pengalaman dulu begitu juga, kita rasa seronok ni, kesedaran ni, tapi kita dengan semangat kita duk salahkan orang, lupa duk tengok, itu silap, tuan-tuan. Sebaliknya kita akan mendekati orang, mengajak orang, mempengaruhi orang untuk rasa benda sampai sedap lah ni, bukan untuk salahkan orang. Begitu, tuan-tuan. Baik, kembali pada sini dengan perhatian kita kata tadi, Nabi tahu ajal baginda sudah dekat. Hadis yang kedua, Nabi beri gambaran, bayangan kepada Muaz bin Jabal. Menangis Muaz bin Jabal kerana terpaksa berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Peristiwa ini berlaku pada tahun 9 Hijrah. Awal lagi. Tahun itu tahun sangat meriah, ataupun sangat hebat gerakan dakwah Nabi. Dihantar para sahabat Nabi ke serata, ke Yaman, berapa orang, Sayyidina Ali, Abu Hurairah dihantar pulang juga, Muaz bin Jabal ke Oman, siapa? Amr bin Al-As, ke Bahrain, Al-Ala bin Al-Hadrami, ke Mesir, ke Syam, dihantar tugasan dakwah. Allah Akbar. Ini, tuan-tuan, ini tahun 9. Nabi tahu awal lagi. InsyaAllah hadis yang ketiga kita baca. An Busr bin Sa'id an Abi Sa'id Al-Khudri qala khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Ini hadis ini riwayat pula daripada seorang sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri. Sonok, tuan-tuan, kenal nama-nama sahabat Nabi ni. Mereka lah rantai pertama penghubung agama ni, Nabi, mereka lah. Kalau putus rantai yang pertama ni, tak kira lah rantai-rantai yang lain, tuan-tuan. Begitu. Yang tu kita tak boleh nak terima kalau orang boleh termakan da'iyah Syiah yang mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada mereka lepas Nabi wafat, hanya beberapa orang ni saja Islam, yang lain sudah murtad. Tak logik, tuan-tuan. Kita baca hadis, macam mana runtuh agama kita, tuan-tuan. Ini perbincangan yang lain lah. Baik. Jadi, tuan-tuan, antara kalau orang kata kempen halus, pendekatan halus untuk kita kekalkan dan kita lawan da'iyah ini, dengan kita membudayakan, mengajak orang lebih kenal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kenal Nabi, tak. Kena kenal para sahabat Nabi itu. Kerana para sahabat Nabi ini dah terjemahan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat kata-kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, terjemahan dia kata, seandainya Muhammad Allah tak bekalkan dengan sebarang mukjizat, memadailah sahabat Nabi itu sebagai bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar kata-kata, tuan. Kalau Nabi Muhammad tak ada mukjizat dah bulan-bulan apa semua untuk kita kemudian nak rasa kagum, tak apa. Tengok sahabat itu dah kita akan yakin memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi. Sebab tidak ada dalam sejarah satu tokoh manusia yang boleh membina satu generasi dalam masa berapa ni sampai boleh runtuh dua empayar, Rom dan Parsi, boleh jadi kuasa besar. Tak ada, tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. An Abi Sa'id Al-Khudri, dia kata, khataba Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Satu hari Nabi berkhutbah, dan yang khutbah ini Allah alam pada hemat saya ini khutbah terakhir Nabi di Madinah, khutbah terakhir Nabi. Nabi kata, inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indah fakhtara ma 'inda Allah. Nabi kata, ada seorang hamba,
Allah bagi pilihan kat dia antara dunia ataupun nikmat di sisi Allah. Lalu hamba ni dia pilih nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca kemudian, nanti kita akan faham konteks yang mana sahabat Nabi faham. Yang ni apa Abu Sa'id disebut secara ringkas saja kan. Iaitu Nabi sebut ada seorang hamba, dan ni cerita ajaib. Ya Allah bagi pilihan dia untuk nak terus hidup atau nak sampai ajal. Mana ada manusia yang Allah boleh bagi ada pilihan kita sampai ajal ni, kalau kira-kiranya sampai ada ajal. Macam mana? Nak extend lagi ke? Tak ada tuan. Habis macam tu. Tapi ada seorang hamba, Allah kata Nabi SAW, ada seorang hamba ni Allah khayyar, Allah bagi pilihan kat dia. Ini satu benda yang ajaib. Ini kisah-kisah yang tentu saya duk kempen juga tentang kisah. Kita kena galakkan juga, kita kena budayakan juga, mesrakan juga pada masyarakat ini kisah-kisah yang Nabi cerita kan. Sebagai bukan alternatif, sebagai itu yang sebenarnya kepada manusia suka cerita. Bila kita tak budayakan tu, masuklah cerita-cerita yang karut ni. Kita pelik tapi wali terbang, wali apa semua ni. Memang manusia dia nak benda-benda macam tu. Dan Nabi dah sediakan. Cukup kita berpada dengan kisah yang Nabi sediakan. Kisah akhir zaman tak berlaku lagi, tapi Nabi cerita ajaib. Kisah akhirat, neraka, syurga kan. Dan kisah umat-umat terdahulu. Menarik kaitan dengan Nabi, berkaitan dengan orang itu ni. Dan yang tu kita jangan remehkan. Sebagaimana Al-Quran itu Allah hiasi dengan kisah-kisah. Kita juga dalam penyampaian kita menyantuni masyarakat, kita dekatkan dengan kisah yang Nabi SAW ceritakan. Cukup tuan-tuan. Baik, ini antara kisah. Kalau kita kira sahabat Nabi mungkin selama ini apa Nabi cerita dulu ada seorang manusia kan. Ini lebih kurang juga ada seorang hamba. Ini kisah ajaib yang Allah bagi pilihan pada dia. Ajaib ni. Saya perhatikan. Lalu Nabi kata orang tu, hamba tu pilih nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata setakat ni lah, ajal aku sini, mati sinilah kan. Yang menambah peliknya, fabaka Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar dengar tu, dia menangis. Menangis dia. Sahabat Nabi berkhutbah, ramai sahabat Nabi. Mereka mungkin excited, teruja Nabi cerita-cerita menarik ni kan. Nak kata, tapi Abu Bakar menangis seorang-seorang dia. Sebab itu Abu Sa'id Al-Khudri dia kata dalam riwayat ini, faqultu fi nafsi, aku tertanya-tanya dalam diri aku, duk cakap seorang-seorang, ma yubki hadha syekh, apa orang tua tu jerit begitu lah. Syekh orang tu, kenapa orang tua tu menangis? In yakunillahu khayyara 'abdan baina dunya wa baina 'indahu fakhtara ma 'inda Allah. Seandainya Allah boleh bagi pilihan pada seorang hamba, dan hamba ni hamba yang baik, antara nak kekal di dunia ataupun nak terus pergi ke nikmat Allah SWT. Logik tak pelik, seorang hamba tu kan pilihlah nikmat Allah SWT. Cuma yang nak tahu siapa hamba tu kan, tak pelik pun. Ni sampai menangis sebab apa kan? Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu kemudian dia kata, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal 'abd wa kana Abu Bakrin a'lamana. Rupa-rupanya kemudian barulah aku tahu yang Nabi duk cerita masa tu ada seorang hamba itu Nabi rujuk kepada Nabi baginda sendiri. Nabi tak cerita Allah bagi pilihan kat aku, tak. Nabi kata ada seorang hamba. Dan kata Abu Sa'id Al-Khudri, wa kana Abu Bakrin a'lamana. Abu Bakar orang paling tahu dalam kalangan semua, dia yang paling nampak Allah. Ni secara tak langsung menyerlahkan manaqib, fadilat, kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Dia seorang boleh menangis dalam ramai Allah. Dia memahami. Ada orang begitu tuan-tuan. Orang cakap tapi tahu dah apa maksud di sebalik tu. Nak sampai tahap tu dah tentu hubungan, kesefahaman tu tinggi tuan-tuan. Ya Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah tu Nabi kata, ya Abu Bakrin la tabki, wahai Abu Bakar jangan menangis. Maknanya ni Abu Bakar menangis tu bukan menangis orang kata Kelantan menangis susu saja, tak air mata, tak ada. Menangis orang perasan. Abu Sa'id perasan, Nabi pun perasan. Menangis kuat. Mungkin jasya'an juga tadi. Tunjuk-tunjuk apa, teresak-esak, sedu Allah. Kata Rasulullah, ya Abu Bakr la tabki, wahai Abu Bakar janganlah menangis. Inna amanan nasa alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Ketahuilah, Nabi kata,
sesungguh satu-satu ataupun manusia paling aku rasa seronok, paling aku rasa aman, selesa bersahabat dengan dia, dan dari segi harta pun memang tak berkira, Abu Bakar. Pak Ustaz, Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakrin. Bahkan kalaulah aku ni boleh nak ada seorang khalil, kekasih, orang kata best friend lah, orang bahasa ini BFF best friend forever, paling rapat ni, tak berkira benda apa semua ni, aku dah ambil Abu Bakar lah. Tapi kata Nabi, walakin ukhwatul Islam wa mawaddatuhu. Tapi tak boleh hanya setakat ukhuwah Islamiyah, persahabatan sama macam orang lain, dan kasih sayang saja. Dalam riwayat lain Nabi sebut, tapi aku ni dah jadi khalil kepada Tuhan. Nabi di sini dah jadi khalil, jadi kekasih Allah SWT. Dia tak boleh berkongsi dengan yang lain. Itu dalam riwayat yang lain lah. Ini riwayat yang ni disebut ni, riwayat Al-Bukhari. Kemudian Nabi sebut, tuan-tuan, ini menarik. Nabi kata, la yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakrin. Ini amat terakhir, mungkin antara amat terakhir Nabi. Nabi kata, boleh kata berkuat kuasa serta merta, mulai saat ini tak boleh ada mana-mana pintu di masjid, semua kena tutup, melainkan semua kena tutup kecuali pintu Abu Bakar. Tuan-tuan nak faham macam mana ni? Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, dia ada 3 pintu utama, 3 pintu umum, dekat belakang, kiri dan kanan. Itu yang orang boleh masuk akses. Dan kita Masjid Nabi mana ada lantai ni, dia pasir, bahagian depan, beberapa saf depan sahaja ada saqaf, ada apa, ada pelepah, yang depan tu open air, di belakang tu open air. Baik, itu 3 pintu utama, ni pintu umum. Selain daripada pintu tu, tuan-tuan, ada pintu kecil-kecil yang mana Masjid Nabi ni sebenarnya dia bertempel di luar tu dengan rumah-rumah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi sendiri, rumah Sayyidatina Aisyah, rumah Hafsah sebelah sana, rumah semua bertempel. Dan rumah Nabi, kita kata kompleks rumah Ummul Mukminin itu, yang ada pintu direct access masuk ke ruang salat ni, rumah Sayyidatina Aisyah. Sebab itu Nabi keluar masuk dari situ, tuan-tuan. Bertentangan sebelah sana pula ialah rumah Abu Bakar, Khawkhah Abu Bakar. Kira-kira kalau kita tengok ni, sejajar dengan pintu Sayyidatina Aisyah dengan pintu Abu Bakar. Ada pintu dia. Sebelah pada tu, tuan-tuan baca buku saya, ada buku Madinatul Karabah. Sebelah rumah Sayyidina Abu Bakar, rumah Sayyidina Umar, ada pintu juga. Kemudian sahabat-sahabat Nabi lain pun ada pintu. Ada yang mana ada rumah tempel dengan masjid, dia orang buat pintu untuk dia orang masuk, pintu private lah masuk. Ibnu Mas'ud ada, Abbas katanya ada juga, ada riwayat yang ni. Jadi apabila Nabi sebut macam ni, antara Abbas, pak saudara Nabi, dia tanya Nabi, sebab apa orang lain pintu tutup, dia seorang tu ni? Nabi kata wahyu, arahan Allah Subhanahu taala, yang mana kemudian menjadi apa, antara tanda bahawa Abu Bakar akan ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini, tuan-tuan, Allah kita tuan-tuan doakanlah ada ruang, ada rezeki, menjejak kaki ke tanah suci, ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Tuan-tuan masuk Babus Salam tu, tuan-tuan Babus Salam nak pergi ziarah, nak pergi ke makam Nabi, tepi betul-betul selepas pada Babus Salam ialah tengok pintu apa tu, atas tu sebut Abwab Abi Bakrin, pintu-pintu Abu Bakar. Pintu-pintu Abu Bakar. Itulah secara arahnya, posisinya masjid ni, rumah Sayyidina Abu Bakar kat situ. Arah itu, tapi bukan tempat yang tu, tuan-tuan. Nak kita bayangkan tepatnya rumah Abu Bakar pada hayat Nabi dengan masjid pada hayat Nabi tu, tuan-tuan kena masuk melalui pintu tu, tuan-tuan kena kira gerak dalam 5 ataupun 6 tiang. Ada beza. Kadang kita tak perhati dalam kompleks Masjid Nabi tu, kan, banyak segi tanda ini yang disediakan, tapi kita tidak ada ni kelemahan sebelah sana lah. Tidak ada orang kata directory yang menunjukkan. Tiang-tiang tu berbeza, tuan-tuan. Sebab boleh nampak, okey, rupanya lepas pada tiang kelima itu, bermula tiang lepas pada tu, itulah nak kira, kita nak boleh bayangkan anggaran saiz Masjid Nabi pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan masuk daripada Abwab Abi Bakr,
tuan lepas lima tiang, masuk akan berbeza. Lepas dia tu akan berbeza tiang. Ni tiang ni lah menandakan bermulanya ketika-nya saiz sebenar Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat situlah anggarannya rumah Sayyidina Abu Bakar. Kita boleh bayang begitu tuan-tuan. Allah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu dah tuan-tuan. Ya, belum lagi tuan-tuan. Dia sebab tak sampai lagi sebenarnya. Tak sampai lagi pada perbincangan utama kita. Kita boleh tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Tapi daripada sini kita dapat bahawa Nabi tahu ajal Nabi sudah dekat. Hadis yang berikutnya, yang ni kita berikan perhatian. Nabi mula sakit. Muka surat 242. Nabi mula sakit. Hadis ni insya-Allah kita akan baca juga dalam buku yang pertama. Ada saya masukkan dan sana hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis yang kita akan baca ni ada hadis riwayat Ahmad. Sebab ada penambahan yang tidak ada dalam riwayat Al-Bukhari. Sayyidina Aisyah menceritakan, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahku selepas menghadiri pengemubian di Baqi'. Aku pada ketika itu sedang sakit kepala. Aku berkata, aduh kepala saya terjemah gitu. Teksnya wa ra'sa. Sayyidina Aisyah mengadu, aduhai kepalaku. Aduh sakit kepala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, saya pun sakit kepala. Dalam riwayat Al-Bukhari dia terbalik. Dalam riwayat Al-Bukhari lepas Sayyidina Aisyah sebut saya pun sakit kepala, Nabi pun jawab yang selepas pada tu, tak apa, awak tak apa. Kalau awak mati dulu sebelum saya akan uruskan jenazah awak. Saya akan mandikan awak, kafankan awak, solatkan awak, kebumikan awak. Nabi cakap macam tu. Balik-balik rumah Sayyidina Aisyah mengada, kita mengada, abang kepala ini bang. Nabi kata, tak apa. Kalau awak mati, saya hidup lagi, tak apa, saya mandikan awak, saya kafankan awak. Kau bayang macam tu, cakap macam tu kat saya. Rasa macam mana? Tak. Jadi Sayyidina Aisyah, apabila Nabi kata macam tu dalam Al-Bukhari ni tak ada, dia pun kata, wa thuqala ya Allah, lagi sakit kepala saya. Pertama sakit kepala saya. Abang memang nak saya mati, kata. Abang memang nak saya mati. Memanglah, kalau saya mati memang abang buat macam tu. Ni apa sebagaimana dekat sini, sungguhlah selepas awak selesai lakukan semua itu, memang abang akan mandikan saya apa semua tu. Selepas abang selesai semua lakukan ni, mesti abang balik ke rumah sonok-sonok dengan isteri yang lain, dah tak ingat dah saya. Ini kata Sayyidina Aisyah, tuan-tuan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dalam riwayat ini, tersenyum. Sejak itu bermulalah sakit Nabi yang membawa kepada kematian baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat Bukhari, lepas pada Sayyidina Aisyah kata macam tu, abang memang nak saya mati ni, baru Nabi bagi tahu, Allah inni wa ra'sah. Nabi kata, abang sakit kepala juga sebenarnya. Tuan-tuan. Jadi lepas sini kita tahu, yang kita dapat ialah Nabi sakit kepala dah ketika itu, tuan-tuan. Nabi dah mula sakit kepala, dan kita kena tahu, kita akan baca nanti, sakit Nabi ni macam mana pun bentuk dia, sakit kepala, kedemam ke apa semua batuk, dia kadar dia 2 kali ganda orang lain. 2 kali ganda orang lain, tuan-tuan. Yang hadis ini saya duk menung, antara hadis yang saya duk menung, hadis inilah penuh. Sebab apabila dia orang kata membuat kita tersentak, kita menung lah. Kita menung Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab saya tak, tuan-tuan, ni saya, apabila kita sakit, kita secara sedar tak sedar kita cenderung untuk jadi seorang yang pemarah, sensitif, mudah sangat marah. Sakit tu jadi marah. Anak bising juga, ni marah. Bukan kita saja, saya perhatikan orang lain pun ada dalam keluarga saya ada. Apabila dah usia dah ni kan, dia sakit, anak duk khidmat dia, dia mudah-mudah marah. Bawa pinggan ni nak bagi makan, lambat sikit je, tapi balik anak terasa ni buat apa lambat. Dan dia tahu, orang sakit dia tahu. Dia sebut bakpo lah, kata bakpo lah jadi lagu. Dia tahu perangai dia, tapi itu emosi dia. Tuan-tuan, ini kita kata tadi, dengan kita mengetahui hadis-hadis akhir akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita boleh rancang. Andai kata kita melalui situasi yang seumpama sakit, secara biasanya dan orang pun terima, iaitu orang sakit dia tak apalah, dia beremosi, dia marah, dia ni dia sensitif. Tapi bila kita baca hadis ini dan hadis-hadis yang lain, Nabi tak macam tu, tuan-tuan.
Dan kita boleh kata Nabi tak apalah, dia kuat iman. Tak, tuan-tuan. Setiap tindakan Nabi SAW pada kadar manusia, dia untuk diikuti. Kalau Nabi boleh buat, umat dia boleh buat. Begitu, tuan-tuan. Jadi kita kena ada azam. Saya memikir banyak Allah nanti kalau kita taubatlah. Tak naklah jadi cerita sakit macam mana pun cool. Nabi boleh gurau lagi. Nabi orang kata balut kesakitan Nabi tu dengan gurauan. Aisyah tak apalah, Aisyah awak mati ni gini. Nabi bergurau, tuan-tuan. Jadi Nabi bergurau. Dan Sayyidina Aisyah Allah abang ni. Jadi antara asam garam rumah tangga Nabi yang menyelahkan kita akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita boleh ikut. Dan hadis ini saya pilih riwayat Ahmad untuk kat sini sebab ada nas kat situ yang sebut sejak itu bermula sakit Nabi yang membawa kepada kematian baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini starting dia. Nabi mula sakit kepala. Lepas pada tu hari ke hari Allah Nabi demam, panas, pengsan, bangun pengsan Allah. Pernah sahabat Nabi dalam satu hari sebelum Nabi serahkan apa tugas jadi imam, nak kata Nabi tak ni, nak sahabat Nabi tunggu. Nabi nak solat. Nabi dah ambil wuduk, pengsan Nabi. Kejap sedar Nabi kata as-sallan nas, Nabi orang dah solat ke? Belum lagi, tunggu Nabi. Wa hum muntaziruk, mereka menunggu tuan. Nabi pergi ambil wuduk, tuan. Ambil wuduk nak pengsan berapa kali dalam hadis tu. Allah, ni keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang terakhir mungkin kita baca untuk malam ni, muka surat 244. Yang ni saya sebut tadi, sakit biasa Nabi pun berat. Ibnu Mas'ud berkata, aku menziarahi Nabi yang sedang demam. Aku sentuh baginda dengan tanganku. Lantas aku berkata, Tuan, demam teruk sangat. Baginda menjawab, ya, sama dengan dua orang yang demam. Saya sebut, demam biasa Nabi 2 kali ganda orang lain. Aku kemudian membalas, Ibnu Mas'ud kata, ini seorang sahabat Nabi juga, untuk kita kena kenal beliau. Aku kemudian membalas, maknanya jadi Tuan dapat 2 kali ganda pahala? Baginda pun menjawab, ya, tidak ada seorang Muslim yang ditimpa satu kesakitan, demam dan sebagainya, melainkan Allah gugurkan dosa-dosanya sebagaimana pokok menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari tak dalam kitab sakit, dalam bab kata-kata pesakit, saya sakit. Dalam bab ini juga ada hadis yang kita baca tadi. Hadis Sayyidina Aisyah mengaduh dengan Nabi wa ra'sah, sakit kepala. Jadi kat sini Imam Bukhari nak keluarkan hukum. Apa hukum? Seorang sakit, dia mengaduh sakitnya, dia mengaduh Allah sakitnya apa ni, seumpama dengan itu. Apa hukum dia? Adakah dia dikira ataupun disebut makruh, seolah-olahnya tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu taala, ataupun bagaimana? Haram ke? Sebagai orang Islam yang sebenar, kita mengaduh ni. Jadi Bukhari tak tajuk tu, kata-kata pesakit, saya sakit, lalu dibawa hadis-hadis tadi, antara hadis Sayyidina Aisyah tadi, automatik ulama syarah hukum dia boleh, tuan. Dari segi agama boleh. Kita sakit, kita mengadu. Jadi yang kita pergi ziarah orang, memang orang antara cara dia nak lepaskan, orang kata bebanan perasaan dia, dia cerita sakit gini. Dan itu bukan dikira sebagai Allah apa ni, tak redha, tak, tuan. Ibnu Hajar Al-Asqalani syarahkan hadis itu, disebut dia kata berapa ramai orang yang mulutnya mengaduh tapi hatinya redha, dan berapa ramai orang yang mulutnya terkunci tapi hatinya sedang menentang takdir. Sesungguhnya yang dikira ialah amalan hati. Ada orang tak nak cakap, duduk bedridden, tapi dalam hati duduk tak puas hati, kenapa aku kena gini. Jadi kita jaga hati, tuan-tuan. Ada pemulut, dengan hati kita terjaga, kita mengadu, kita itu tidak apa. Sebagaimana Sayyidina Aisyah mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak tegur. Dan Aisyah, biasalah orang sakit kepala ni ujian, Nabi tak tegur. Nabi layan je. Nabi siap bergurau lagi. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis yang kedua. Baik. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan seorang sahabat meletakkan tangannya pada baginda, lalu berkata, demi Allah saya tak tahan hendak letakkan tangan saya pada Tuan kerana sangat panas, demam Tuan. Orang boleh bayar. Kita letak tangan panas, kadang tangan sejuk sedap juga, letak lama anak je. Kalau demam-demam tu kita peluk, sedap. Yang ni sahabat Nabi letak tangan, tuan-tuan, tak tahan, terangkat. Tak tahu apa Celsius yang dia lalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membalas,
kami sekalian Nabi digandakan ujian kepada kami sebagaimana digandakan ganjaran untuk kami. Ada Nabi yang ditimpa ujian dengan kutu sehingga kutu membunuhnya. Ada juga Nabi yang diuji dengan kefakiran sehingga sekian. Saya potong, saya tak masukkan tu. Kosong-kosong. Dot-dot tu masa ada benda lagi. Ada hadis yang saya tak masukkan. Sungguh mereka rasa gembira mendapat ujian sebagaimana kamu gembira mendapat kesenangan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang ketiga kita lajukan insya-Allah. Qalat Aisyah ma ra'aitul waja' ala ahadin ashaddu minhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah jumpa lagi demam, sakit yang lebih dahsyat menimpa orang lain daripada atau lebih daripada demam yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Dan hadis yang keempat, Sayyidatina Aisyah kata Nabi wafat dalam keadaan baginda berada di antara dagu dan dadaku. Insya-Allah. Nabi wafat dalam keadaan baginda berada di antara dagu dan dadaku. Kita akan baca semula hadis ni tuan-tuan di hujung-hujung nanti. Saat-saat akhir Nabi meninggal macam mana insya-Allah. Semua dirakam tuan-tuan. Dan kita akan nampak kemesraan Sayyidatina Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita biasa dengan ni tuan-tuan, memang kita tak boleh masuk apabila Syiah membenci Sayyidatina Aisyah. Memang kita tak boleh nak ni. Tapi orang masyarakat boleh terpengaruh. Mereka sangat membenci Sayyidatina Aisyah. Sedangkan dengan hadis yang kita baca Allah, orang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidatina Aisyah. Baik. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi wafat dalam keadaan baginda berada di antara dagu dan dadaku. Mana kepala Nabi bersandar pada Sayyidatina Aisyah. Dia meninggal dalam keadaan itu tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah kata tiba-tiba kepala Nabi pun terlentuk kat tepi. Dan sebelum pada tu benda tu biasa. Nabi tiba-tiba pengsan. Sayyidatina Aisyah ingat biasalah. Yang aku perasan keadaan Nabi tu apabila keluar air dari mulut Nabi menitis di dadaku, mengemang badanku. Lalu aku letakkan Nabi tu. Dia ingat Nabi pengsan. Dia pun letakkan Nabi, tidurkan Nabi. Ni hari terakhir. Ni 12 Rabiul Awal. Lepas pada tu seorang datang, sahabat Nabi datang ziarah Nabi. Sebab pagi tu, subuh tu Nabi buka selak ni. Nabi selak pintu, tengok sahabat Nabi tu yang solat. Lepas tu seronok, oh Nabi dah sihat. Abu Bakar mula-mula pergi ziarah. Kemudian sahabat ni Abbas, Ali, kemudian orang terakhir pergi ziarah Nabi lepas berlaku peristiwa tadi. Sayyidatina Aisyah kata itu saya dah tidur kan, ialah Sayyidina Umar dengan Mughirah. Sayyidina Umar dan Mughirah bin Syu'bah. Dia tak sempat. Orang lain sempat bersembang dengan Nabi. Abu Bakar sempat, Sayyidina Ali sempat, Abbas sempat dalam riwayat ni. Sayyidina Umar dan Mughirah tak sempat. Pergi-pergi Nabi dah keadaan tu. Sayyidatina Aisyah mungkin sebut Nabi pengsan. Umar kata Allah turut lagi punya Nabi. Begitu. Mughirah senyap tuan-tuan. Keluar pintu, keluar daripada rumah Nabi. Mughirah kata, Umar, Nabi dah tak ada tu. Sebenarnya Nabi dah tak ada. Umar marah tuan-tuan. Engkau ni munafik. Kena marah tak pasal-pasal kawan tu kena marah. Engkau ni munafik ni. Umar tak boleh terima. Allah sungguh Muhammad Allah takkan matikan Muhammad melainkan setelah dihapuskan munafik. Itu peristiwa selepas pada tu lah tuan-tuan. Itu keadaan dia tuan-tuan. Ya, Nabi wafat dalam keadaan baginda berada di antara dagu dan dadaku. Sejak itu, kata Sayyidatina Aisyah, aku tidak lagi rasa teruknya kematian yang dilalui oleh orang lain selepas menyaksikan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kira-kira bayangan untuk kita sakit ataupun kematian Nabi ni teruk tak teruk? Teruk tuan. Sayyidatina Aisyah kata lepas pada tak ada orang lain, aku pergi tengok ziarah nazak je, tak boleh lawan sakit Nabi lagi. Nanti keadaan Nabi. Dan itu realiti. Bukan macam drama gitu kan. Kalau orang mati baik tu mudah je mati dah. Allah. Kalau yang orang watak jahat nak mati punyalah payah. Tak begitu, bukan begitu sifir dia tuan-tuan. Mungkin orang tu payah mati banyak itu tanda husnul khatimah, kita tak tahu. Allah nak apa dosa orang tu sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Begitu tuan-tuan. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Saya berhenti setakat itu. Boleh? Ada soalan tak? Semalam siapa? Okey, hati palsu, okey. Aha. Aha.
apa boleh guna, kalau sejarah tak apa boleh guna hadis yang palsu. No. Okey. Kalau pendapat ustaz ni. Baik. Saya cari sekejap satu saya pernah tulis sebelum saya jawab. Soalan menarik untuk kita bincangkan. Bismillah. Mana tu? Sekejap tuan-tuan sekejap saya tengok. Boleh tuan-tuan tunggu sekejap. Kita ni. Okey, catatan khas 112. Okey. Baik, tuan-tuan, pergi ke muka 112. Muka surat 112. Jumpa tuan-tuan. Muka 112. Okey, soalan yang ditanyakan tadi berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Boleh tak kita terima hadis palsu dalam riwayat hadis sirah? Kalau sebut hadis dari palsu, tak boleh nak tidak terbina ilmu daripada satu benda yang dusta, tak terbina kan. Adapun hadis dhaif, hadis yang ni kata hadis sahih, kemudian ada yang dhaif, dalam sirah dia diterima. Sebab begini tuan-tuan, kita kena bezakan perbincangan hukum hakam dan perbincangan sirah. Adapun perbincangan hukum hakam memang ulama syadid. Hadis itu dia betul-betul nak kalau sabit sahih sampai barulah terbina hukum. Adapun dalam pembinaan kita nak cerita sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sahalna, kita boleh orang kata berlebih kurang asalkan hadis itu bukan yang palsu lah. Hadis dhaif, rawi dia tak kuat, kita boleh terima. Sebab itu untuk memahami sirah dikumpulkan ke semua riwayat yang boleh, yang sahih, yang dhaif, dia tidak berlaku pertentangan. Sebaliknya digabungkan baru terbina tu. Yang saya terpaksa sebut tuan-tuan, yang menjadi trend sebahagian kita juga, apabila mereka nak bina semula sirah, mereka tolak hadis dhaif pun mereka tolak. Hadis dhaif pun mereka tolak. Okey, kita hanya terima hadis yang ada Bukhari Muslim yang ni saja. Tak kena tuan-tuan. Banyak lompang dia jadi. Ulama dulu bukan macam tu. Dia terikut-ikut ni. Dia terikut-ikut dengan sensitivity kita mengenal hadis sahih saja. Hukum hakam ibadah ya. Tapi dari sudut sirah Nabi SAW, kalau ada hadis dhaif sekali dalam satu kisah yang kita tahu dia sabit berkaitan dengan Nabi, dia diterima. Yang saya nak tuan-tuan tengok kat sini ialah kata-kata. Tuan-tuan tulisan Arab kat situ. Muka 112. Ini antara sebab saya sebut gini. Di sini saya hanya menghadirkan riwayat-riwayat terpilih yang berkaitan saja tanpa membuat kajian kesahihan kisahnya. Maka mungkin akan ada pihak yang mempertikaikan mana-mana riwayat yang ada barangkali. Okey, tak apa. Justru saya ingin menjelaskan bahawa saya mengambil prinsip sebagaimana para ulama hadis terdahulu. Tidak sama mereka melayan riwayat berkaitan sirah, berkaitan hadis hukum hakam. Antaranya sebagaimana yang diperkatakan oleh Abdul Rahman bin Mahdi. Ini sezaman dengan Imam Ahmad, sezaman dengan Imam Syafi'i yang wafat tahun 198. Dia kata, "Idza rawina 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram wal ahkam shaddadna fil asanid wa antaqadna ar-rijal." Kami ini ni ulama hadis terawal. Kami apabila kami riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu berkaitan tentang halal haram, ada hukum hakam, syaddadna fil asad, kami akan tegas, kami akan orang kata tak boleh kompromi berkaitan dengan sanad ni. Tengok orang ni siqah ke tidak ni memang tak ada kompromi. Nampak? Wa antaqadna ar-rijal, kami akan kritik habis-habisan rijal, perawi-perawi ni, bukan sebab nak membina agama yang dekat hukum hakam ni. Wa idza rawina fil fadailil a'mal wath thawab wal 'iqab wal mubahat wad da'awat tasahhalna fil asanid. Tapi apabila berkaitan dengan fadail amal, dosa pahala, perkara yang harus tidak apa, termasuk semua kaitan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umum itu, tasahhalna, kami lebih kuranglah. Asal perawi ni dhaif, ya dhaif. Kalau dalam hadis dalam nak hadis hukum hakam, dia memang kami tak terima lah. Tapi dalam hadis, dalam sirah, okey, boleh terima. Sebab kisah itu pun bukan dia seorang cerita, ada yang lain, tapi dia pelengkap kepada ini. Lalu kami bersikap longgar dengan sanadnya. Hadis Al-Hakim dalam Al-Mustadrak
Dia kata, saya sudah tentu bersikap longgar, tidaklah sampai membiarkan hadis palsu dan sangat dhaif diterima pakai. Sebab itu dalam peristiwa hadis ni dalam sirah begitu digabungkan antara isu besar bukan isu besar yang berulang ialah Nabi hijrah siang ke malam. Nabi hijrah siang ke malam. Riwayat Bukhari sebut dengan kita faham dari konteks itu, Nabi keluar malam. Nabi pergi rumah Abu Bakar, kemudian terus cerita tu bawa kepada ni. Nabi pergi ke gua. Tapi riwayat lain yang tak sesahih riwayat Bukhari, apa kita kata pun membuat kita faham bahawa Nabi pergi malam. Nabi naik tu malam. Sebab Nabi pergi rumah Abu Bakar. Nabi pergi Abu Bakar untuk cerita kita hari ni kita bergerak. Bila-bila tunggu saya datang semula. Bila kita gabung kita akan faham macam tu. Dan ini yang Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Rahim Makhtum dia sebut begitu. Nabi pergi malam ini. Tapi ada sebahagian kita asatidzah kita, tak boleh. Yang sahih sebut Nabi pergi siang. Dia tolak yang ni sebab hadis ni sanad dia tak sekuat yang ni. Tak, dia bukan bertentang, tak, dia melengkapi. Begitu tuan-tuan, menjawab soalan tadi. Menarik soalan tu. Tuan-tuan boleh faham perbincangan kita? Allah, mudah-mudahan menarik. Ada soalan lain? Jadi tuan-tuan rahmat Allah SWT, sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan perbincangan kita malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.